Dalam pada itu, seorang pengamal perubatan Islam, Ustaz Hadi Talha berkata, bunian itu sebenarnya adalah jin. Jelas Ustaz Hadi, dalam masyarakat Melayu, mereka menggelarkan jin itu dengan pelbagai nama termasuk bunian. Sama seperti jin, asal-usul bunian adalah dicipta daripada api. Secara asasnya, kita perlu mengakui akan kewujudan jin di alam ini. Demikian juga, kita mengakui bahawa golongan jin ini mempunyai jisim serta boleh berubah bentuk. Di dalam Al-Mawsu'ah, Al-Fiqiyah menyebut Al-Jin berbeza dengan Al-Insan. Lafaz wa'ajannahu bermaksud apabila dilindungi sesuatu dan bagi setiap sesuatu yang dihijab daripada kamu, maka sesungguhnya iaitu dilindungi daripada kita. Ibnu Manzur menyatakan dinamakan Al-Jin kerana terlindung dan terhalang mereka itu daripada pandangan. Ini seperti Al-Janin dilindung daripada pandangan ia daripada perut ibunya. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kasar, ia bukan bermakna syaitan dan jin tidak wujud. Kewujudan mereka tidak dapat dilihat oleh kita. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Syekh Tahi Ibnu Ashur menyebut bahawa sebahagian ahli ilmu menjadikan ayat ini sebagai dalil dan tidak mungkin untuk melihat. Kalaupun kita tidak boleh melihat mereka itu, tidak bermakna kita tidak boleh melihat mereka selama-lamanya. Tidak dapat melihat mereka pada waktu sekarang tidak boleh menafikan kewujudan mereka sebagai mutlak. Maka kita boleh katakan bahawa orang yang mengingkari kewujudan jin dan syaitan, pada hakikatnya mereka mengingkari perkara yang sudah mencapai taraf mutawatir, yang kalau disanggahi atau dinafikan ditakuti akan jatuh kepada kekufuran kerana menafikan sesuatu yang mutawatir. Dalam menjawab persoalan di atas, bunian adalah merujuk kepada makhluk halus atau orang halus yang tinggal di hutan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Masyarakat Melayu menganggap bunian adalah antara makhluk gaib yang menjadi penyebab kepada histeria atau dikenali dalam kebudayaan Melayu sebagai dirasuk hantu. Menurut pandangan pakar perubatan Islam terkemuka, almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, orang bunian adalah wujud dan tergolong dalam kelompok makhluk halus. Makhluk halus seperti ini suka tinggal bersama manusia dalam rumah manusia, malah mereka suka mencari tempat yang tidak berjauhan dari perkampungan manusia dan mewujudkan perkampungan mereka sendiri di samping hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Ini kerana ianya bersamaan dengan kebiasaan kelompok bunian yang tinggal berdekatan dengan penempatan manusia dan mempunyai penempatan tersendiri. Ini disokong oleh sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, jin itu ada 3 golongan. Satu golongan yang mempunyai kepak yang terbang ke sana kemari di udara, satu golongan pula berbentuk ular dan anjing. Manakala golongan yang ketiga ada yang tinggal setempat dan ada yang berpindah randah. Oleh itu, mengenali dan mempercayai makhluk halus itu adalah salah satu daripada rukun iman kita kepada Allah. Namun, tak perlulah kita untuk mencari atau mengacau makhluk halus ini kerana mereka juga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala.